Saudara Vivo dia kata kereta api laju wajib dipercepatkan. Memang sedang usaha dijalankan. Kalaulah dulu pilihan raya 20 pilihan 14 dulu masih UMNO Barisan Nasional Pemerintah, rasanya dah siap dah. Ya, saudara Green Cawang, selamat Hari Raya. Minal aidin wal faizin. Sihatlah selalu. Terima kasih. Jadi saya haraplah rakyat Kelantan bersabar sedikit. Cuma laksanakanlah tugas dan tanggungjawab anda apabila hadirnya musim pilihan raya nanti. Jangan kita terperangkap dengan dogma ataupun dengan janji seribu mimpi. Akhirnya yang menderita rakyat Kelantan sendiri. Saya tidak mahulah nak menuduh itu dan ini, tapi kita lihat dah 20 tahun takkanlah masalah ini tak boleh selesai. Ia bukanlah masalah ini hanya di Kelantan, Selangor pun masalah air masih ada berlaku saudara. Tetapi apabila kerajaannya begitu prihatin, kerajaan Selangor menyediakan peruntukan kewangan yang agak besar untuk memastikan loji-loji untuk rawatan air dan juga memastikan paip-paip yang pecah diganti dengan yang baru, maka tak adalah masalah timbul. Sekarang ni nak cakap terus terang, di Perak pun berlaku saudara. Kampung saya di daerah Manjung 2 kali paip air di bawah tu pecah. Jadi bila pecah maka bekalan air terputus. Di sinilah saya mengharapkan agar pimpinan dapat keprihatinan mereka memikirkan sedalam-dalamnya bagaimana masalah rakyat ini perlu ditangani, terutama sekali soal air. Air ni paling penting saudara. Dalam badan kita ni pun saudara, kalau tak ada air, kering, padam. Apatah lagi kita guna air untuk masak, untuk minum, untuk kita ambil air semayang, untuk mandi. Saya tengok satu video dalam media sosial. Rakyat di Kedah menjerit dia 2 hari tak mandi. Ada satu makcik tu, kakak tu adalah OQ. 2 hari tak dapat mandi kerana tak ada air. Jadi cerita apa benda? Waktu berkempen anda berjanji untuk menangani masalah rakyat, tapi berlaku bekalan air dia naikkan bendera putih. Awak cek lagu ni yang Ahmad Berhormat Menteri Besar. Macam mana ni kami ni? Ayak tak ada ni. Dah 2 hari tak mandi. Tak payah cakap lah, tak payah buat kenyataan lah katanya. Yang kami mahu tolonglah hantar air ni. Dah dekat nak raya, besok dah persiapan nak buat raya. Kalau air tak ada macam mana? Takkan nak biarkan rakyat dalam keadaan yang tertekan. Jadi ini yang dikatakan derita rakyat. Saya mengharapkan selepas usai saja musim hari raya dan mungkin kita dah mengadakan pilihan raya peringkat 6 negeri ini, saya mengharapkan agar rakyat letakkan persoalan pertama sekali, apakah bekalan air ini dan bekalan api, prasarana jalan ini dapat ditangani oleh kerajaan negeri. Sama ada mereka minta, bukan tak ada pertemuan. Saya lihat Datuk Samsuri, Yang Amat Berhormat Datuk Samsuri ada mengadakan pertemuan dengan Yang Amat Perdana Menteri di Kedah. Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Sanusi juga hadir dalam mesyuarat Majlis Kewangan Negara. Dengan penuh kesipuannya hadir, bukan tak hadir, walaupun dia mengatakan bahawa ada orang nak menyingkirkan dia dan sebagainya. Tak berlaku pun. Pada 2-3 hari lepas dia hadir dan tentulah sepatutnya mengutarakan masalah ini. Kerana dia adakan pertemuan dengan Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri. Malahan Yang Amat Berhormat Menteri Kelantan juga ada mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri. Masakan masalah air ini tak boleh diutarakan, takkanlah masalah air tidak boleh dijadikan agenda utama. Saya haraplah rakyat kali ini kita boleh bertanya pada mereka. Cukup-cukuplah rakyat dibohongi dengan kepelbagaian isu, menunggang agama dan sebagainya, sedangkan masalah rakyat tak selesai. Saya tak nak membalun lah saudara. Lepas raya nanti ni kalau masih lagi tengok laporan daripada teman-teman perantau-perantau yang pulang beraya-raya di desa mereka, tentulah mereka akan saudara rakyat Kelantan tak kisah Sungai Golok sekarang melempar Saudara Muhammad Fazli. Jangan, kita tak usah menyindir saudara. Saya harap jangan kita menyindir rakyat. Rakyat tak salah, cuma mereka, pemikiran mereka didoktrinkan dengan sesuatu yang benda yang tak penting itu dijadikan penting, sedangkan perkara yang lebih penting lagi itu tidak ditangani. Ini masalah yang saya lihat. Politik kita ni politik yang melontarkan kenyataan-kenyataan yang begitu, tak tahulah saya saudara. Saya kadang-kadang meluat pada tengok pemimpin politik ni mencari alasan. Bila ada masalah mereka mencari alasan dan akhirnya rakyat yang dipersalahkan. Kalau air itu terputus, kenapa rakyat tak simpan bekalan air? Itu keadaannya. Timbullah kenyataan. Kita mengharapkan guruh di langit, air di tempayan dibuangkan, dicurahkan. Rakyat yang salah.
Sepatutnya pimpinan harus mengkaji dan membuat satu perancangan yang lebih rapi agar rakyat tidak terperangkap dalam masalah begitu. Saudara Muhammad Amin, saya tak ada, saya nak katalah memanglah orang kadang-kadang orang menuduh. Jadi bila orang menuduh begitu, maka rakyat Kelantan marah. Bila mengatakan rakyat Kelantan tak fikir soal air, penting soal Islam, tak boleh begitu. Jangan kita menyindir mereka. Rakyat tak salah, saudara. Yang salah adalah pemain-pemain politik yang menawarkan, menagih sokongan daripada rakyat dengan menjaja janji sebuah mimpi. Dan dia kata Sanusi ni layak jadi menteri Raja Lawak. Tak tahulah saya, saudara. Saya memanglah kadang-kadang kenyataan itu memang pelawak habis. Mereka yang berada di anjung kuasa kadang-kadang bermain dengan perasaan rakyat. Itu yang buat saya marah. Tapi bulan ni hari baik, bulan baik, tak naklah saya nak mula lebih lagi. Kalaulah bukan 2-3 hari nak raya, rasanya malam ni masih unggah bagai nak rak, saudara. Air di Kelantan 1 juta laporannya. Rakyat yang tidak akan dapat bekalan air. Malahan bila saya lihat tadi, memang saya geleng kepala. Pakcik tu usia saya kan dalam 50-60 tahun. Pegang bendera putih. Sebelah dia tu ada 2 orang. Satu orang tu warga Mas dalam umur 80 tahun katanya. Dan seorang lagi OQ. 2 hari tak mandi. Itu baru nak mandi, bagaimana nak masak, nak raya nak datang ni. Ni bila saya kata kadang-kadang begitu, saya kata kadang-kadang ini yang dilihat kepimpinan yang haprak. Tidak langsung mau memikirkan soal rakyat. Tangani, turun ke bawah. Setiap wakil rakyat harus turun menyantuni, sebab tu buat kajian. Jangan bila dah menang kamu tinggalkan rakyat. Ini masalahnya, saudara. Bila mereka bertanding dalam pertandingan pilihan raya, datang boleh kata semua kawasan mereka sampai. Tapi bila lepas dari pilihan raya tak pergi lagi dah, tak dijengah. Rakyat terbiar. Tunggu lagi 5 tahun. Datang 5 tahun, bawa lagi janji sebuah mimpi. Apa jadi? Takkanlah saban setiap kali musim pilihan raya, rakyat dibohongi, pesta membohong rakyat. Saya melihat sekarang ni, saya begitulah keadaannya. Dan saya mengharapkan dalam keadaan begini, warga UMNO sepatutnya perlu membuat kajian. Kita ada cawangan-cawangan, buat laporan. Tiap-tiap cawangan, kita ada 23,000 cawangan di seluruh negara. Ketua-ketua cawangan mesti diwajibkan menghantar laporan. Kedudukan di kawasan masing-masing, di cawangan masing-masing. Kalau okey lah. Kalau ada masalah air, masalah api, masalah jalan, ambil gambar dan siapkan satu laporan khas. Saudara Eddie Mai dia kata, Nik Amar, air sungai Kelantan banyak. Memanglah air sungai banyak. Malas kita nak cakap benda begitu, tak habis-habis mereka ni. Dan saya harap agar setiap ketua cawangan, setiap ketua pemuda, khususnya pemuda, selusuri kawasan anda. Saya yakin dalam masa yang terdekat ini, musim raya ni, balik kampung, berjumpa dengan teman-teman, dapatkan masalah rakyat dan dicatat satu demi satu. Bekerjalah sedikit, saudara. Kita bila bekerja, kita membela rakyat, pasti rakyat akan sayang kita. Tapi kalau anda mengenepikan rakyat, datang dengan kereta Cayenne, datang dengan Mercedes, datang dengan BMW, anda menjauhkan diri dengan rakyat. Tapi sekarang ini, kalau kita mendengar kenyataan-kenyataan, macam Tok Mat kata, warga UMNO kena sedar diri. Kita parti yang kalah, seharusnya kita membina semula keyakinan rakyat. Presiden UMNO pun bercakap berkali-kali beliau menekankan. Tambahan sekarang ni, beliau adalah Menteri Pembangunan Luar Bandar. Salurkan. Kalau saya dapat kesempatan bertemu dengan Datuk Seri Zahid nanti, beliau mungkin mengadakan rumah terbuka pada 30 hari bulan April nanti. Kalaulah saya berkesempatan berjumpa dengan beliau, saya akan nyatakan, ya Muhammad Datuk Seri, kenapa tidak diwujudkan satu kaunter ataupun satu jabatan khas di Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ini jabatan ini mengumpul segala rungutan rakyat. Dan ketua-ketua pemuda harus menghantar laporan. Tapi hendaklah disaring, bukan hanya punya sembarangan saya. Dan dilihat satu-satu dengan bukti nyata. Kalau kampung itu tak ada api, ambil gambar, masih tak ada lagi bekalan air. Kalau kawasan itu jalan dia rosak, ambil gambar jalan yang berlubang. Supaya Pak Menteri dapat maklumat yang jelas. Masalah sekarang ni kadang-kadang Menteri tak tahu. Saudara Mazlan Daud, saya marah. Saya saudara Mazlan, malam-malam raya ni, bila menyentuh sesuatu tentang rakyat, saya cepat terasa. Sebab saya merasakan bahawa mereka kadang-kadang mereka menipu rakyat. Rakyat dibohongi saban waktu. Kalaulah pimpinan di peringkat akar umbi mampu menangani masalah ini, tak ada masalah, saudara. Saya mengharapkan
khusus, iaitu ketua pemuda. Nak agak ketua cawangan pun dah tua-tua. Saudara, ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita, selusuri kawasan anda, di cawangan anda. Mungkin satu bahagian tu ada 130 cawangan. Sediakan 130 laporan. Kampung A, kampung suka menanti, kampung tenanti-nanti, kampung pindah randah. Ini laporannya. Air ada, bekalannya. Bil tinggi. Kemudian bekalan elektrik selalu terputus. Waktu bila pukul berapa, jam berapa. Rekodkan semua tu, hantar terus. Saya nak berjumpa dengan Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi untuk mencadangkan kalau boleh diwujudkan satu jabatan khas untuk melayani derita rakyat ini satu persatu. Dan saya rasa insya-Allah kalau itu dapat dilakukan, pastilah rakyat akan kembali bersama dengan kita. Rakyat marah kerana melihat pimpinan kadang-kadang seolah-olah sombong. Mereka tak sombong saja, tapi nampak gayanya. Hadir ke desa-desa, kampung-kampung dengan memakai kereta besar dan sebagainya, maka mereka menjauh diri. Maklum saja, lawang kampung saja. Saya biasa jadi rakyat desa, kita tahu kalau yang datang tu orang besar-besar dengan rombongan, bila ada majlis berkompang-kompang. Saya ingin menegur untuk kali ini dalam musim bila Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kali ini tidak ada jamuan hari raya besar diadakan di Putrajaya ataupun di Seri Perdana, tetapi beliau akan turun ke negeri-negeri di Kedah, Terengganu dan Kelantan. Saya harap kali ini mereka yang mengendalikan acara pertemuan antara pemimpin dengan rakyat, pastikan meja-meja utama itu beri kesempatan pada rakyat yang tak ada kesempatan selama ini bertemu muka dengan pemimpin. Dan kalau boleh, mereka yang menjaga keselamatan, pegawai keselamatan, janganlah disingkirkan rakyat supaya menjauhi daripada pemimpin. Biarlah mereka bertemu, bersalam dengan pemimpin. Dia nak kerumun pun kerumunlah. Sepatutnya mereka bangga apabila kalau rakyat mengerumuni pemimpin, artinya rakyat sayang pada pemimpin. Tapi kalau anda melihat rakyat nak datang, anda tolak ke tepi, maka anda menyingkirkan rakyat daripada pemimpin. Rakyat tidak akan menyantuni pemimpin yang dilihat angkuh. Memang sombonglah wabi ni. Saudara Muhammad Ridwan. Saya melihat kadang-kadang keangkuhan itu yang membuatkan rakyat berjauh hati.